Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan kuliah hadis pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah hari ini sekali lagi dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang mana tujuannya untuk kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kita mengamalkan di dalam kehidupan kita, sama ada sebagai seorang penjawat awam ataupun sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, ya. Yang pentingnya kita sebagai orang yang beriman, insya-Allah mudah-mudahan kefahaman kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi panduan kepada kehidupan kita. Baik, sekarang ni kalau saya lihat kepada peserta ada 13 orang, insya-Allah mungkin lepas ni akan bertambah lagi lah. Ya, kita faham kesibukan suasana sekarang. Yang paling sibuk nak sambut puasa pun ada juga. Ya, sibuk shopping, tak ada masalah ya buat persiapan Ramadan. Baik, insya-Allah pada hari ini kita sambung tajuk yang baru pada pagi ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-17. Tapi subtopiknya yang baru iaitu haram bersifat takbur dan ujub. Nanti kita jelaskan sedikit apakah sifat takbur, apakah sifat ujub. Ya. Untuk bab ini kita lihat kepada halaman 402. Betul ke 402 dalam kitab tu? Ya. Baik. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita lihat dahulu kepada ayat Al-Quran yang dipilih oleh Syekh An-Nabhani. Ayat yang pertama yang dipilih oleh beliau adalah daripada surah Al-Qasas, surah 28 ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, itulah negeri akhirat yang kami jadikannya untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri serta berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita bahas, kita bincang secara ringkas ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan itulah negeri akhirat.
darul akhirah. Tilka tu maksudnya dari segi bahasa Arab dikenali sebagai isim isyarah. Ya, isyarah. Kalau haza, dia ada haza, hadhihi. Ya. Haza ni maksudnya sesuatu yang dekat dengan kita. Sebagai contohlah, ya, apa di hadapan kita ada pen. Kita kata haza qalamun. Ini adalah pen, ini. Ataupun depan kita ada buku. Kita kata haza kitabun. Maksudnya sesuatu kita nak tunjukkan sesuatu yang dekat. Tapi apabila sesuatu yang jauh, maka digunakan perkataan tilka. Sebab tu diterjemahkan dalam kitab kita itulah. Itulah negeri akhirat yang kami jadikannya untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri serta berbuat kerosakan di muka bumi. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni dia adalah kesinambungan daripada ayat sebelum ini. Lepas ni cuba balik nanti buka Al-Quran surah Al-Qasas. Sebelum daripada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun. Qarun, ya, menteri keuangan di zaman Firaun. Zaman Firaun, dia punya Perdana Menteri dia ada Haman, ada Qarun. Baik, ya. Maka kalau kita tengok dekat sini, dalam ayat ni Allah nak bagi tahu kita supaya dalam kehidupan hari ini yang perlu kita kejar adalah rumah di hari akhirat. Bukan rumah di dunia. Yang ni saya ambil daripada kitab-kitab tafsir yang kontemporari. Allah nak bagi tahu kita kena kejar rumah di akhirat, bukan rumah di dunia. Tilka darul akhirah. Kena kejar negeri akhirat, bukan kehidupan, bukan negeri di dunia. Baik. Persoalannya, kenapa? Kenapa Allah suruh kita kejar akhirat berbanding kejar dunia? Jawapannya adalah kerana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Berbanding kehidupan di dunia, kehidupan yang akan rosak, akan binasa. Sebagaimana yang dihadapi oleh rumah-rumah Qarun. Qarun dia mempunyai banyak rumah, mahligai, istana. Tapi dia tak fikir tentang rumah kehidupan di hari akhirat. Ya, kita ambil pengajaran di sini. Qarun dia bangga dengan rumahnya yang banyak, bangga dengan rumahnya yang hebat, bangga dengan rumah yang besar. Tetapi malangnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya dan memasukkannya, membenamkannya di dalam tanah. Perkara ini amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah yang besar itu, rumah yang tersergam itu tidak dapat menyelamatkannya. Betul saya sebut tadi, ayat ni ada hubung kait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Baik,
Maka Allah sebut kepada kita bahawa manusia, umat Islam, hendaklah berlumba-lumba mengejar rumah kehidupan di hari akhirat itu. Dan Allah nyatakan dalam ayat ini bahawa kehidupan di hari akhirat itu, rumah di hari akhirat itu diberikan kepada orang yang memiliki dua sifat. Dalam ayat ni Allah bagi tahu ada dua sifat orang yang akan dapat memiliki rumah, memiliki kehidupan yang bahagia pada hari akhirat. Dua sifat. Okay, sifat yang pertama adalah orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi. Ya, orang-orang yang mana dia ini tidak menyombongkan dirinya. Perkataan uluwan. Ya, perkataan uluwan. Uluwan ni diterjemahkan, ditafsirkan antaranya oleh Ikrimah, ulama tafsir yang hebat, menyatakan maksudnya adalah menyombong diri. Uluwan, orang yang tidak menyombong diri. Sifat yang pertama. Ya. Sa'id bin Jubair menyatakan uluwan ini maksudnya melakukan sewenang-wenangnya. Uluwan, melakukan sewenang-wenangnya. Jadi dekat sini untuk tengah hari ini saya kemukakan dua pandangan lah uluwan. Yang pertama oleh Ikrimah, iaitulah menyombongkan diri. Yang kedua oleh Sa'id bin Jubair, menyatakan maksudnya melakukan sewenang-wenangnya. Jadi ciri yang pertama, orang yang akan mendapat negeri akhirat, mendapat rumah pada hari akhirat, mendapat kebahagiaan di hari akhirat adalah dia tidak menyombongkan diri semasa di dunia. Kalau nak ambil pandangan daripada Sa'id bin Jubair, orang ini tidak melakukan sewenang-wenangnya di dunia. Satu. Dan yang kedua, wala fasada. Dan semasa di dunia, dia tidak melakukan kerosakan. Membuat kerosakan. Ini dua. Ya, dua ciri yang akan diberikan kehidupan bahagia di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung di penghujung ayat ni, wal aqibatu lil muttaqin. Allah bagi tahu kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Sebelum tu kita reverse balik sedikit. Ya, saya sebut tadi dalam ayat ni Allah kata sifat yang kedua adalah orang yang tidak melakukan kerosakan. Kalau kita relate dengan ayat yang sebelum ini, ayat 81, 80 surah Al-Qasas ni, dia menceritakan tentang Qarun. Jadi bila kita relatekan, kita kaitkan, maksudnya ya, yang boleh kita ambil pengajaran adalah antara orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi adalah orang-orang yang kaya.
Sebab ayat sebelum ini cerita tentang Qarun. Qarun adalah manusia yang kaya. Allah bagi kepada dia nikmat kekayaan yang melimpah ruah. Dengan kekayaan itu, dia melakukan kerosakan di muka bumi. Maka pada zaman kita sekarang, kita lihat bahawa kan, ambil pengajaran. Ya, kalau kita jadi orang yang kaya, kena berhati-hati. Janganlah kekayaan yang Allah bagikan itu, yang Allah kurniakan itu, kita gunakannya untuk melakukan kerosakan. Antaranya, yang banyak berjudi siapa? Orang yang kaya. Yang banyak berjudi biasanya orang yang kaya. Yang pergi ke kasino, pusat-pusat perjudian. Ya, ini yang berlaku dalam kehidupan manusia. Tu kalau kita cuba tengok, kan, ambil ayat Quran, kena tengok ayat-ayat yang berkaitan. Jadi kita dapat faham. Allah nak bagi isyarat. Jadi, sebagai peringatan kepada diri saya dan kepada kita semua, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita ini diberikan rezeki, kekayaan, maka perlu berhati-hati. Janganlah kekayaan tersebut menjadi asbab kita melakukan kerosakan. Baik, balik-balik kepada ayat yang hujung, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni dia tak sombong. Orang yang bertakwa ni dia tak ada sifat takabur. Orang yang bertakwa ini dia tidak melakukan kerosakan. Sebab apa? Takwa itu mengawal dirinya. Orang yang bertakwa mengamalkan ajaran Islam seperti yang disuruh, dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan diberikan panduan oleh para ulama. Itu ayat yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita masuk ayat yang kedua. Okay. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 18. Okay? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Ya, sesungguhnya Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah sebut dalam ayat ni direct kepada manusia. Jangan berjalan atas muka bumi dengan, mungkin kalau bahasa kita lah, dengan belagak. Tu kalau bahasa kita nak mudah faham. Ya? Sebab kadang-kadang kita tengok cara dia berjalan tu pun kita dah tahu sifat angkuh, sifat belagak. Allah remind manusia jangan bersikap dengan sikap tersebut. Allah sebut lagi, sesungguhnya Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cuba tengok perkataan yang pertama, yuhibbu. Ni pun Mak Saleh, okay, apa ni, orang barat, ya, dia mengambil perkataan inilah
diterjemahkan ataupun diletakkan dengan nama habi, kan? Dia daripada perkataan Arab hubbun. Hubbun ni sayang, ya, sayang, suka. Maka diterjemahkan hari ini, maka lahirlah perkataan habi. Asalnya daripada bahasa Arab. Satu. Dan yang kedua perkataan muhtalin. Muhtalin. Muhtalin ni itu kata terbitan. Dia sebut sebagai dia punya masdar, kata terbitan. Kata dasarnya root word muhtalin ini berasal daripada perkataan khail. Kha ya lam. Khail. Khail ni apa? Khailun. Khailun ni maksudnya kuda. Kuda yang cantik yang berjalan dengan aksi yang berlagak. Itu disebut sebagai khail, kuda. Sebab tu kan ada kisah seorang sahabat apabila jumpa dengan Nabi, dia memeluk Islam. Dan Nabi tanya dia, siapa nama kamu? Maka dia kata, ya Rasulullah, dia kata nama saya Abul Khail. Abul Khail. Abu tu ayah ataupun bapa. Khail ni kuda. Kan? Maka Nabi kata, saya ubahkan nama kamu kepada Abul Khair. Huruf lam yang di belakang tu Nabi ubahkan kepada huruf ra. Abul Khair. Asalnya bapa kuda. Nama tu buruk benar. Kan? Jadi ditukarkan kepada khair, iaitu bapa kebaikan. Jadi kalau ada sahabat kita, saudara mara kita yang ada nama tak cantik tu, kurang sedap tu, minta cadangkan dekat dia, tukarlah kepada yang sedap. Yang ada makna yang bagus lah. Tak semestinya bahasa Arab. Saya kerap dapat WhatsApp. Suami isteri, suami yang anaknya, yang isterinya baru bersalin, hantar WhatsApp kat saya, Ustaz, minta pandangan Ustaz. Dia bagi dekat saya kadang-kadang ada lima cadangan nama. Minta, dia kata, Ustaz, yang 5 ni mana yang paling bagus? Kita pula yang pilih untuk dia. Sepatutnya dia sebagai suami, ayah kan, dia pilih. Lepas tu nama tu main combine, campur-campur kan. Saya sebut kat dia kan. Maka biasa saya balas balik lah. Saya kata semua nama ni, katakan ada 5 nama, 3 ni maknanya bagus. 2 ni kurang bagus. Nak pilih yang mana, terpulanglah kepada awak. Ni kena bagi nama yang baik-baik. Dan kita nak sebut nama kawan pun, nak gelar nama kawan pun, nak panggil nama kawan pun, panggillah dengan gelaran yang elok-elok. Nama mak ayah bagi dah sedap dah, kan? Fatimah. Kan? Kawan-kawan panggil Fatty pula. Masya Allah. Nama dah bagus dah, Fatimah. Fatimah ni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagus dah. Kan? Ada pula kan pandai-pandai kita. Ini kena tengoklah. Baik. Jadi muhtalin dia berasal daripada perkataan khail. Khailun. Khailun ni maksudnya kuda yang cantik yang berjalan dengan belagak. Khail. Jadi kat sini maksudnya Allah tak suka dengan setiap orang yang muhtalin, yang khail, yang belagak macam kuda yang cantik tu. Sebab apa?
dia bangga dengan diri dia cantik, dia rasa diri dia hebat. Itu mukhtalin. Allah nak bagi isyarat, jangan ada perasaan sifat yang macam tu. Soalnya kenapa? Kenapa Allah tak suka orang yang sombong tadi tu dan bangga tu? Kenapa? Jawapannya mudah. Ya, kalau kita fikirkan, maka disebut oleh para ulama, ya, jawapannya adalah kita, mungkin kalau kuda tadi tu dia jadi cantik, kan? Cantik tu Allah yang bagi jadi. Bukan cantik tu datang sendiri. Cantik tu adalah datang daripada Allah. Pemberian daripada Allah kepada manusia. Maka jangan ada sifat tersebut. Allah boleh tarik bila-bila masa. Okay, itu mukhtar. Yang kedua adalah fakhur. Fakhurin. Ujung ni ya. Fakhurin. Fakhur ni kalau kita tengok yang diterjemahkan dalam kitab kita, membanggakan diri. Ataupun bahasa lain adalah sangat belagak. Bahasa yang kasar sikit, sangat angkuh. Dia rasa hanya diri dia sahaja hebat. Orang lain perlu dengar apa yang dia cakap, apa yang dia tunjuk. Dia akan merendahkan orang lain dan meninggikan diri dia. Itu maksud perkataan fakhur. Dan orang yang macam ini juga pun Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Inilah dua ayat Quran asas untuk kita faham ada tajuk hari ini. Ya, jadi tajuk ni memang tajuk yang berat sebenarnya. Ya, tajuk yang sangat besar, yang sangat berat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ya, sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama ni, saya nak jelaskan sedikit, kita nak cuba bincangkan, kita nak muhasabah, kita nak memperbaiki diri kita, hati kita. Okay. Tajuk ni bincang dua perkara. Haram sifat takbur, yang kedua sifat ujub. Okay. Apakah yang dikatakan dengan takbur? Apa maksud takbur? Tuan-tuan. Ya. Saya rujuk kitab ni tuan-tuan. Ya. Sirus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab ni ada 2 jilid. Satu jilid ada 2 bab. Jadi maksudnya ada 4 bab. Okay. Yang bab yang menceritakan tentang takbur, tentang ujub adalah dalam jilid yang ketiga. Okey, baik. Kita tengok apa kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maksud sifat ya takabur. Baik. Ya, ini kita bincang sikitlah untuk kita faham. Baik ya. Pengarang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kita kalau nak baca kitab ni yang saya bawa ni, baca seorang-seorang, saya pun kalau tak betul-betul baca 10 minit je, lepas tu tidur. Sebab dia punya bahasa dia Masya Allah. Memang bahasa dia bahasa kitab lama. Ya, kena tengok. Baik. Kita ambil sikit je lah. Saya ambil 2-3 poin. Okay. Yang pertama disebut oleh pengarang, dia kata hakikat kibir, dia menggunakan perkataan kibir.
Kita sebut takabur. Betul lah tu sama. Cuma dia menggunakan bahasa Arab. Hakikat kibir yakni membesarkan dia. Maksudnya orang yang ada penyakit takabur, dia membesarkan diri dia. Dan kata pengarang, ia iaitu satu maksiat yang batil. Orang yang ada sifat kibir ni maksudnya dia merupakan maksiat batin, maksiat hati. Sebab apa kitab Sirus Salikin ni dia lebih kepada tasawuf. Okey, baik. Kemudian pengarang bawa satu pengertian yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ulama yang sangat hebat dalam bab tasawuf. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, maksud kibir adalah sifat yang di dalam hati yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi daripada orang yang lain. Ini kata Imam Al-Ghazali. Satu sifat yang duduk dalam hati kita, dan bila dia duduk dalam hati kita, maka orang yang ada sifat tu, dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan, dia rasa diri dia lebih sempurna. Kalau dari segi kecantikan, dia rasa diri dia lebih cantik. Dari segi kekayaan, dia rasa dialah yang paling kaya. Dari segi ramai pengikut, dia rasa dialah seorang yang ramai pengikut. Ini disebut sebagai kibir oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bukan hati sahaja. Imam Al-Ghazali sebut lagi, adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takbur pada zahir itu, maka iaitu bekas sifat kibir yang di dalam batin itu. Dia kata selain daripada hati, kibir ini, takabur ini juga boleh menyerang dari segi zahir. Dia boleh menyerang dari segi zahir. Baik, kita ambil satu dua contoh. Ini bukan nak mengajar tasawuf tuan-tuan, tapi kita dalamkan sikit untuk kita betul-betul jelas. Okay. Saya ambil 2-3 contoh yang diberikan dalam kitab ini. Dia kata, dan setengah daripada perbuatan yang zahir yang menunjukkan kibir yang dalam hati itu, apa dia bagi contoh? Dia kata, iaitu meninggalkan dirinya di dalam kedudukannya. Dia bukan meninggalkan ni, mungkin typing error, meninggikan dirinya dalam kedudukan. Satu. Dan setengah daripadanya bahawa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang yang lain. Kalau berjalan, dia nak dia je depan. Orang lain tak boleh duduk depan. Ini disebut dalam kitab Sirus Salikin. Contoh dekat situ. Dan ada banyak lagi lah. Contoh yang ketiga. Dan setengah daripadanya itu bahawa marah ia akan seseorang yang tiada memberi ia akan dia salam. Itu yang zahir menunjukkan orang itu ada sifat kibir. Baik. Itu. Dan saya nak pergi satu lagi poin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang disebut di dalam kitab ini mengenai sebab orang
boleh terjerumus kepada sifat takabur. Sebab dia. Okay. Ada 7 sebab. Mungkin boleh catat, lepas ni boleh tulis. Ya? Baik, sebab yang pertama yang dinyatakan dalam kitab Sirus Salikin. Sebab yang pertama dia kata adalah nasab, yakni bangsa atau keturunan yang baik. Satu. Bukan nak kata salah nasab, tidak salah. Tapi kalau kita tak jaga, dibimbangi boleh bawa kepada kibir, takabur. Satu. Yang kedua, disebut dekat sini adalah jamal, iaitu kecantikan. Rupa tubuh badan yang cantik. Boleh bawa kepada kibir. 2. Yang ketiga, disebut sebagai kuat dan gagah. Kuat dan gagah. Kalau salah guna, dia boleh bawa kepada kibir. Yang keempat dan kelima, iaitu kaya dan banyak harta. Islam suruh kita kaya. Islam suruh kita kumpul harta yang banyak. Tapi tujuannya untuk membantu orang yang lain. Membantu orang yang memerlukan. Saya rasa dalam 2-3 kuliah yang sebelum ni, kan, seorang sahabat kita yang tahun lepas dermakan 17 juta. Ya, saya cerita dah yang tu. Baik. Yang keenam, puncanya sebab yang menyebabkan berlaku kibir, iaitulah takabur dengan sebab mempunyai ilmu. Ilmu pun, kalau kita niat kita belajar, salah, kan, nak tunjuk kita ni pandai. Saya dalam bab ni tak ada orang yang boleh challenge saya. Sayalah yang paling pandai. Itu maksudnya takabur. Sepatutnya ilmu ni, bila kita belajar, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Hakikat ilmu untuk kita kenal Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, disebut dalam kitab ni, iaitulah wara' banyak dan sebab ibadatnya. Banyak buat ibadat, kan, supaya dia rasa kibir, dia rasa megah, dia rasa sombong. Aku dekat segamat ni, akulah yang paling banyak sembahyang tahajud. Dia rasa sombong, kan. Pergi sembahyang, akulah yang paling awal. Ini, jadi nak sebut bahawa kita ibadat banyak, memang disuruh. Tapi kena jaga. 7 perkara ini yang membawa kita kepada sifat kibir. Ini hebat tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa perkara yang macam ini. Baik. Dan yang kedua, sifat yang kedua, tajuk kita adalah ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia kata dekat sini adalah hairan akan sesuatu kemuliaan yang dibangsakannya bagi dirinya itu. Orang tu dia rasa hairan. Kan? Dia rasa hairan kemuliaan, kan, perkara yang baik yang ada pada dirinya. Dia kata seperti ilmu. Dia rasa, kan, perasaan dia tak lahirkan, dia tak sebut. Dia tak sebut. Dia ujub ni dalam hati. Ada perasaan mulia, bangga dalam hati ni, kan. Aku ni, kan, aku yang tahu semua bab ni. Dia rasa macam tu, kan. Kalau kalau dia mengaji, kan, dia rasa, ya, akulah baca yang paling sedap sekali. Dia tak sebut, tapi datang lintasan dalam hati. Tu, ya. Sama ada ilmu ataupun harta ataupun amalan dan barang sebagainya. Kitab kita sebut ilmu, harta, amalan. Dan hujung tu dia kata dan sebagainya.
Jadi kalau ada rasa dalam hati kita lah yang paling baik, kita tak kata kepada orang, cuma lintasan perasaan dalam hati, itu adalah sifat ujub. Rasa kita yang paling banyak ilmu, kita yang paling banyak harta, paling banyak amalan. Ya, baik. Saya rasa itu huraian sedikit. Jadi kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut, belilah kitab ni. Yang ni yang Jawi. Dia telah ada yang diterjemahkan, tulis dalam tulisan bumi. Baik. Kita sambung sedikit pada tengah hari ini ya mengenai beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat takabur dan sifat ujub. Baik. Hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-616 di dalam Riyadhus Shalihin berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batar. Ya, maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat, la yanzuru, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kepada orang yang melabuhkan. Ini saya tertinggal huruf I. Kainnya sehingga mencapai tanah kerana sombong. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Ya, terlalu melabuhkan pakaian. Ya, melabuhkan pakaian sampai melabuhkan pakaian dan dia labuh tu nak menandakan, menunjukkan sifat sombong. Yang ni kalau kita tengok, untuk kita nak faham yang dekat sini, kita tengok dalam sejarah sebelum ini. Kalau kita tengok movie kan, tengok cerita, kita baca kisah-kisah kan, kita tengok movie, mungkin kalau seorang perempuan bila dia berjalan, bila dia pakai baju, kena ada 10 orang ni pari-pari apa nama. Saya pun nak sebut apa yang tolong bawa angkat tu kan. Dia yang tu ada 10 orang. Panjang dia punya kain tu pula 10 meter. Seorang pegang 1 meter. Kiri kanan 10, 20 orang tolong bawa. Kalau yang pemerintah, kalau kita baca, tengok dalam cerita sebagainya, pada zaman dahulu, seseorang pemerintah, dia menunjukkan kekuasaannya, kan, keangkuhan dia dengan pakaian yang macam tu. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat orang yang melabuhkan kainnya sehingga mencapai tanah kerana sombong. Kita bimbang juga tuan-tuan dan perempuan. Saya hari ini pun risau juga. Kalau majlis perkahwinan, pengantin perempuan, dia pun sama konsep dia. Kan? Satu kerana nak tunjuk, kan, kerana kesombongan, keangkuhan, dan yang kedua itu perbuatan yang membazir. Kain yang lebih 10 meter tu bagi, kan, sedekahkan kepada siapa-siapa untuk dia buat pakaian, lagi bagus. Baik, apa pengajaran hadis ni? Yang pertama adalah haram melabuhkan pakaian kerana sombong. Haram melabuhkan pakaian kerana sombong. Wa yakrahu
idza kana li ghairil kibir. Hukumnya makruh kalau dilabuhkan bukan kerana sombong. Wal mustahabbu an yakuna ila nisfis saq. Yang sunnahnya adalah ditinggikan sikit. Ini untuk lelaki lah. Jangan kaum muslimat pun bila kata sunnah tinggikan sikit ni, lepas tu besok kan pakai baju kebaya sampai dekat lutut. Sebab apa? Ustaz kata tu hadis tu sunnah. Tak kan? Untuk kaum muslimat memang kena labuh lah sampai tutup aurat dia. Tapi jangan sampai meleret-leret. Dan meleret tu pula sebab nak tunjuk kesombongan, tak boleh. Ya, ini kena faham dalam situasi yang macam ini. Ya, kena tengok itu. Jadi ada 3 hukum melabuhkan pakaian sampai ke tanah. Ya, yang pertama haram sekiranya niat dia nak menunjukkan kesombongan, keangkuhan. Yang kedua hukumnya makruh. So kalau tak ada niat yang macam tu. Dan yang ketiga sunnah ditinggikan sedikit pakaian. Okey, selesai. Bab hukum ni tuan-tuan ada banyak dah. Ya. Kita boleh baca fatwa Imam An-Nawawi. Boleh tengok fatwa. Banyak dah tuan-tuan. Jadi saya nak share kan, kalau nak tengok fatwa yang international, ya, tuan-tuan boleh tulis pergi dekat Syekh Dr. Google tu. Ada ramai orang suka cari dekat Google kan. Type Darul Ifta. Ni saya share sikitlah ilmu hari ini. Tulis Dar al-Ifta. Darul Ifta ni dia ada banyak. Cari yang Mesir. Darul Ifta ni maksudnya kalau kita kata di Malaysia ni macam majlis fatwa kebangsaan di Mesir. Dan bila kita masuk dekat web tu, dia ada boleh pilih banyak bahasa. Dia punya main dia bahasa Arab, boleh pilih bahasa Inggeris, boleh pilih bahasa Melayu, ada semua bahasa. Bahasa France, boleh baca. Sebab apa? Sebab Darul Ifta ni, dia fokus kepada mazhab Syafi'i. Sesuai dengan di negara kita. Sama. Okey, baik. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua. Mungkin sempat 2 hadis je tuan-tuan. Pada hari ini, insya-Allah. Yang akan datang kita sambung lagi. Okey, hadis yang kedua, ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyati idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamati. Allahu Akbar. Baca hadis ni takut tuan-tuan. Ya, maksudnya hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seseorang yang berjalan dengan pakaian yang mempunyai 2 lapis yang membuatnya ujub terhadap dirinya. Rambutnya ataupun rambut yang disisir rapi dan sombong. Ketika berjalan, tiba-tiba Allah Ta'ala membenamkannya ke dalam perut bumi. Maka dia terbenam sambil bergerak-gerak di dalam perut bumi sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan.
Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi bagi tahu kita kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Seorang manusia berjalan dengan pakaian yang sombong. Pakaian 2 lapis yang menunjukkan dia sombong. Kemudian rambut dia sikat dengan bagus. Maka bila dia berjalan, Allah masukkan dia, benamkan dia ke dalam bumi. Jadi kalau baca hadis ni tuan-tuan, pengajaran dia apa? Pengajarannya adalah tak boleh sombong dan angkuh. Dibimbangi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih pada waktu tu juga. Mana kisah ni berlaku umat dahulu. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tangguhkan, hulkan azab. Tapi kita risau bila Allah tangguhkan itu, perasaan itu, perbuatan itu bermaharaja lela dalam diri kita. Jadi hadis ni, poin dia nak beritahu kita haram adanya sifat takbur dan sifat angkuh dalam diri seseorang. Saya rasa cukuplah untuk tengah hari ini kita bincang 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, yang keempat, yang kelima ni insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang. Baik. Ada soalan? Kalau ada komen, ada soalan, silakan. Okay, tengok pada bahagian chat. saya tengok sekejap. Daripada Puan Bashirah. Kalau seseorang itu merasa takbur dengan pangkat yang dimiliki dalam hati, tapi beliau segera menyedari dan beristighfar, adakah akan dikira dosa takbur itu? Baik, Alhamdulillah, soalan yang bagus. Baik, apa-apa kesalahan yang kita buat yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka sekiranya dituruti dengan istighfar, dituruti dengan taubat, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat. Insya-Allah Allah akan ampunkan kita. Penting istighfar, taubat. Itu yang penting. Baik, lain? Tak ada Kalau tak ada, insya-Allah saya kira sampai di sini. Dan mungkin nanti kita akan ambil 1-2 kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan nanti, kita akan kupas beberapa hadis yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan Siyam, yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni satu bulan yang padanya ada 4 benda besar. Ini sebagai penutup 4 benda besar. Yang pertama, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa. Allah tak wajibkan puasa bulan Syawal. Jangan pandai-pandai pula. Habis Ramadan ni saya nak puasa sebulan Syawal. Tak ada. Dia puasa wajib ni Ramadan. Tu. Yang kedua, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah mula-mula turunkan Quran bulan Ramadan. 2. Yang ketiga, pada bulan Ramadan disyariatkan satu solat yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitulah solat tarawih. Tak ada orang buat solat tarawih bulan Rabiul Awal. Tak ada. Dia hanya ada pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, pada bulan Ramadan disyariatkan ibadat zakat
fitrah. Zakat boleh mula bayar pada 1 Ramadan. Sampailah hujung Ramadan. Sampailah sebelum solat sunat Aidul Fitri. Dalam bulan lain tak ada macam ni. 1 bulan yang mana dalam bulan tu ada 4 benda yang besar. Ada Al-Quran, ada solat, ada zakat, ada puasa. Jadi kalau kita muhasabah, kita tengok azam, letakkan niat dalam diri kita tahun ni nak jadikan Ramadan sebagai Ramadan yang paling baik. Belum tentu lagi tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah untuk hari ini kita sambung pada siri-siri yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.